kata dekat pokok tu ada mata dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaikha Roslan. Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga usaha anda dipermudahkan dan anda berada dalam keadaan kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. So, untuk video kali ini, saya ada lebih kurang 3 buah kisah yang saya nak sharekan dengan korang. Dan video kali ini tak ada tema. So, dia random story yang saya dapat lah. Dan sebelum tu, kalau korang baru untuk channel ni, selamat datang. Jangan lupa klik button subscribe dan aktifkan sekali notifikasi loceng. So, bila saya update video, anda tak akan ketinggalan video-video baru. Dan kepada anda yang sudi kembali setiap kali saya update video, yang sudi like, sudi share, sudi komen, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Korang punya kebaikan ni sebenarnya adalah pembakar semangat saya untuk terus buat video. Kadang-kadang kan bila orang buat benda yang sekecil-kecil benda yang korang rasa macam tak ada apa, like video je, tapi sebenarnya apa yang korang buat tu dia buatkan kita lagi semangat nak buat video. Nak pula macam YouTuber pemula macam saya. So, kita tak payah buang masa, jom kita mulakan dengan cerita pertama pada video kali ini. Yang pertama ni adalah sebuah kisah di mana gangguan ini berlaku ketika bercuti. So, cerita ini disampaikan oleh Shana dan pada masa kejadian dia sedang bercuti bersama dengan suami, 2 orang anak dan juga seorang helper. So, sebenarnya tujuan percutian diorang pada kali ini adalah disebabkan diorang nak celebrate anniversary diorang. So, dah alang-alang bawa sekali bercuti, takkan nak pergi bercuti berdua je kan. So, bila diorang pergi bersama-sama ni, malam yang boleh dikatakan pada malam anniversary diorang tu, husband dia memang ada buat satu surprise dinner untuk Shana. So, malam tu anak dia 2 orang tinggal dekat hotel bersama dengan helper, manakala diorang 2 orang ni keluar untuk menikmati dinner yang telah disediakan oleh suami dia. So, malam tu candlelight dinner yang husband dia prepare ni memang berada dekat setting dia tu memang dekat tepi laut. Mungkin dekat kawasan yang hotel set up untuk candlelight dinner surprise tu, dekat kawasan yang memang kurang tumpuan, kemungkinan besar lah. So, malam tu husband and wife 2 orang ni dia dapat menikmati diorang punya anniversary night bersama-sama dekat tepi laut sambil menikmati makanan, hidangan yang disediakan. Sambil-sambil tu ada lilin, memang dia kata agak romantik sebenarnya. So, Shana ni biasalah orang perempuan kan, kalau dah ada surprise macam tu mestilah ada ambil gambar, ada rekod video, nak update status lah, nak update Instagram lah kan. So, itulah yang Shana buat. Sambil-sambil dia menikmati makanan, sambil-sambil tu dia memang record video. Dan kalau korang nak tahu, dia memang bawa standby dia punya stand untuk handphone tu kan. So, sepanjang diorang ada dekat situ, memang daripada awal sampailah diorang habis makan, memang video tu sentiasa on, memang sentiasa direkod oleh Shana walaupun diorang sedang menikmati makanan diorang pada masa tu. Jadi tak ada hal lah sebab dia bawa stand handphone. So, settle makan malam pada malam tu lebih kurang pukul 1 lebih juga, barulah diorang pulang ke hotel. Dan masa dekat hotel ni anak-anak memang dah tidur. Helper macam biasalah tunggu diorang balik sebab kunci dekat dalam kan. So, si Shana ni dia tak terus tidur pada malam tu. Apa yang dia buat adalah dia sibuk dengan video recording tadi. Okay, dekat video recording tu memang dia plan nak cari video footage yang cantik-cantik. Sebabnya dia nak upload lah kan, nak edit, nak upload. Dan masa ni sebenarnya dia nampak ataupun dia terperasan sesuatu dalam video tersebut. Apa yang dia perasan bukanlah dia jumpa makhluk ke apa dalam video tu, tak. Tapi sewaktu dia dengar balik dan sambil dia tengok record yang dia buat tadi tu, dalam video berkenaan kedengaran suara seakan-akan bunyi itik. Bunyi itik, tapi bunyi itik tu memang dalam keadaan yang macam seko je, tapi bunyi itik tu macam bunyi kuat sangat. Dan bunyi itik tu macam kedengaran macam sedikit kasar, macam tu tau. So, masa dia dengar bunyi itik ni, dia dah rasa agak pelik. Sebab pada malam tersebut, diorang boleh menikmati makan malam diorang dengan tenang. Senang cerita, angin pun pada masa tu dia macam sepoi-sepoi bahasa je. So, memang tenang, memang tak ada bunyi kecuali bunyi desiran ombak. Tapi, bila dia tengok balik video dan dekat dalam video dia ada bunyi itik, dia dah mula rasa pelik. Sebabnya pada masa itu memang dia tak nampak pun itik ke ataupun
bunyi itik yang kedengaran kan. So dia pun panggil husband dia, suruh tengok sama video tu, dan husband dia pun cakap lah bunyi itik, dan husband dia pun tak perasan sama sekali pada masa tu bunyi itik tersebut kedengaran. So bila diorang ni dah dengar, husband dia macam tak apalah, mungkin memang betul ada bunyi itik, tapi diorang tak dengar sebabkan diorang boleh katakan sedang fokus ataupun sedang menikmati diorang punya anniversary night pada malam tadi tu. So diorang pun ignore je, dan wife dia tak jadi nak edit video tu sebab dia kata walaupun bunyi itik, tapi bunyi itik tu kedengaran macam agak menyeramkan. So dia tak jadi edit video malam tu, dan dia tutup je video dia tu dan dia terus tidur. So keesokan harinya adalah hari terakhir diorang dekat hotel tersebut lah, dan malam tu merupakan malam terakhir lah sebab esoknya baru diorang check out. So malam tersebut disebabkan semalam diorang tak keluar bawa anak-anak, jadi malam tu diorang plan untuk keluar bawa anak-anak jalan dekat tepi pantai. Dan pada masa yang sama diorang berjalan dekat pantai, tempat yang sama diorang buat candlelight dinner. Kemungkinan besar pada malam tu tak ada apa-apa reservation untuk candlelight dinner sebelah tepi laut ke apa, jadi memang tak adalah orang yang tengah makan ke apa semua. So diorang pun bawa lah anak-anak dia main kat situ, disebabkan orang kata tak ramai orang, tak pack dengan orang, jadi macam suasana tu lebih tenang untuk bawa anak-anak dia main. So anak diorang main lah non-stop. Bukanlah main air, malam-malam mana boleh mandi ni kan. Diorang just main pasir, lari-lari dekat area situ sambil-sambil lepak tepi pantai macam tu. Dan tiba-tiba tengah seronok anak-anak dia ni main, anak dia yang paling kecil, perempuan, pada masa tu baru saja berusia 4 tahun, bernama Aisyah. Tiba-tiba Aisyah ni menangis. Tengah seronok main, dia main dengan abang dia je berdua, tapi tiba-tiba dia menangis. So si Shana dengan suami dia ni dah rasa macam pelik lah. Kenapa si Aisyah ni menangis pula? Nak cakap jatuh? Tak. Nak cakap masuk pasir ke apa ke, tak ada kan. So diorang pun pujuk lah si Aisyah ni. Pujuk, Aisyah ni tak nak juga diam. Dia tak nak bertenang juga pada masa tu. So diorang ni dah macam pelik lah. Kenapa si Aisyah ni tak boleh nak diam? Selalunya Aisyah kalau dia bergaduh dengan abang dia ataupun dia menangis, dia adalah budak yang paling senang nak pujuk. As long as ada orang pujuk, dia akan diam. Tapi malam tu Aisyah ni langsung tak nak diam. So dia tak nak relax langsung, dia tak nak berhenti menangis dan keep on menangis. Dan dia menangis tu memang agak teruk. So bila dah nampak keadaan macam tu, dia punya helper ni adalah seorang wanita berbangsa Indonesia, warga negara Indonesia, dan berusia agak tua lah, boleh dikata makcik-makcik lah. So helper ini bagi suggestion dekat diorang husband and wife supaya kita balik dekat bilik. Dan sambil-sambil jalan tu, helper dia boleh dikatakan mengucap panjang, helper dia baca ayat kursi. Boleh nampak lah yang keadaan helper dia ni pun macam dalam keadaan yang macam buat orang nervous lah bila kau tiba-tiba jalan balik kan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu kan keadaan dia sambil dia jalan, mata dia tak fokus kiri kanan ke apa, tapi mata dia macam tu sambil jalan. Sekali nampak lah helper dia buka mata macam tu kan. So diorang ni pun macam pelik, tapi diorang tak nak lah tanya. Pada masa tu diorang tak nak lah tanya, diorang biar je helper dia buat macam tu. Dan sambil-sambil tu juga Shana dengan husband dia pun sama baca ayat kursi. Jalan, anak dia masih lagi meragam pada masa ni dan masih lagi menangis. So bila sampai dekat hotel, masih lagi cuba pujuk anak dia, baca banyak. Diorang buka surah daripada YouTube kan, daripada handphone, dan diorang baca sama surah tersebut. Barulah anak dia cuba untuk tenang. Dan bila anak dia dah cool down sikit, anak dia terus terlelap. Terus terlelap. So bila anak dia dah terlelap, of course lah helper dia lah yang jadi mangsa untuk menjawab segala pertanyaan. So Shana pun tanyalah dekat helper dia, kenapa tiba-tiba anak dia macam tu kan, dan kenapa tiba-tiba helper dia bertindak seperti macam tu tadi, dalam keadaan ketakutan sambil baca-baca ayat kursi semua kan. So helper dia bagi tahu, masa diorang tengah main tadi, tengah main-main kan, memang helper dia tengah main. Dia dengan Shana ni dengan husband dia duduk kat tepi je, lepak-lepak dekat atas pasir dengan tikar yang diorang bawa. So helper dia bagi tahu,
yang pada masa diorang tengah main ni, anak dia dua orang tengah main ni, tiba-tiba anak perempuan dia, Aisyah ni, tunjuk dekat satu pokok yang berada berdekatan dekat pantai tu. Pokok tu sebenarnya dia dekat belah belakang daripada husband and wife ni duduk tadi. Okay, so kira husband and wife kat sini, diorang main dekat situ dan pokok tu berada dekat area belakang sini. Dan masa Aisyah tunjuk dekat helper tu, Aisyah kata dekat pokok tu ada mata. Dia nampak ada mata dan dia nampak ada macam ada orang tengah pandang dia. Tapi bukan daripada bawah pokok, daripada atas pokok. Dia kata dekat helper tu, dia nampak macam ada orang tergantung dekat pokok sambil memandang arah dia. Kan, mula-mula dia cakap, dia macam tenang je, dia cakap kat helper tu, "Aunty," sorry, dia panggil nenek. "Nenek, dekat pokok tu ada orang tengok Aisyah. Orang panjat tengok Aisyah." Dia cakap macam tu dekat helper dia tu. Dan mula-mula dia cakap macam tu, lama-lama apa yang dia cakap tu dia bertukar macam jadi menyeramkan. Sebab budak tu makin lama dia makin ketakutan dan semakin boleh dikatakan lepas tu dia terus menangis. So masa ni helper dia macam dah, "Aisyah jangan fikir, Aisyah jangan tengok lagi, Aisyah jangan tengok lagi." Cuba nak pujuk kan, tapi gagal. Disebabkan itulah dia bawa Aisyah pergi dekat Shana dengan husband dia. Dan malam tu sebenarnya lepas je helper dia cerita, helper dia tak nampak pun apa yang Aisyah cakap. Tapi disebabkan lepas Aisyah cakap macam tu, bulu tangan dia pun dah meremang. Dia pun teruslah baca ayat kursi semua. Takut juga kalau ada benda yang ikut. Tapi so far Alhamdulillah, dia kata malam tersebut tak adalah kejadian yang pelik berlaku. Dan sekadar Aisyah mengamuk dekat pantai tadi tu, itu saja. Bila dia dah sampai kat bilik, Alhamdulillah tak ada lagi benda-benda pelik yang berlaku. So itu perkongsian cerita daripada Shana. Masa dengar Shana cerita tadi kan, saya macam ni tau, sebab bunyi itik kan. Kalau ikut perkongsian cerita yang kita pernah dengar kan, macam dekat Malam Seram ke, ataupun dekat kisah Rukia SG ke apa kan, bunyi itik ni dia macam sign ataupun tanda awal nak munculnya kakak cantik. Allahualam lah. Tapi kemungkinan besar apa yang Aisyah nampak pada masa tu mungkin ialah kakak cantik. Tak tahu kan. So kita pergi ke video ataupun cerita kita yang kedua. So cerita kita yang kedua ni berlaku kepada kaki pancing. So cerita ni diceritakan ataupun disampaikan oleh Azmil. Dan pada masa kejadian, dia memancing bersama dengan dua orang lagi rakan dia. Kita panggil Han dan juga Man. Boleh lah kot kan. So 3 orang lah, dia orang pergi memancing. So ada satu spot ni, kalau diorang pergi memancing, memang diorang suka sangat pergi kat situ. So dia ada chalet, okay, dia ada chalet. Kawasan tu dia ada chalet, dan chalet dia betul-betul dekat tepi laut. Okay, so diorang boleh pacak diorang punya pancing daripada chalet diorang sahaja. Maksudnya diorang dalam chalet tu ada lengkap lah, ada katil, memang selalunya katil bujang lah 2, dan ada tandas kan. So bila diorang masuk dekat chalet tu, diorang boleh letak barang, diorang boleh lepak-lepak, dan diorang buka pintu balkoni, diorang terus nampak laut, dan daripada situ saja diorang boleh terus mancing. Memang diorang suka sangat pergi kat situ. So hari tu diorang buat benda yang sama, dan memang awal jugalah diorang pergi dekat situ, like macam waktu check in kan pukul 2, dan memang diorang ada kat situ, dan diorang terus mulakan aktiviti memancing. So tengah hari tu diorang makan dah siap-siap, diorang bawa bekal lagi, kuih-kuih yang diorang sempat beli, sambil makan sambil main mancing sambil makan. Okay, so bila dah sampai waktu maghrib, diorang stop dulu dan diorang solat maghrib dekat dalam bilik. Dan selepas tu diorang terus prepare untuk makan malam. Apa yang diorang makan pada malam tersebut adalah ikan yang telah pun berjaya diorang tangkap tadi siang. Diorang buat ikan bakar, memang sedap gila lah. So lepas settle makan-makan, diorang solat isyak, dan masa tu dah waktu isyak pun, diorang solat isyak, dan diorang teruskan aktiviti diorang memancing pada masa tu. So dipendekkan cerita, pada masa tu lebih kurang pukul 11 lebih dekat pukul 12, salah seorang rakan dia, which is Man, rasa mengantuk.
dia dah macam agak ngantuk, tak tahu kenapa dia mengantuk. Jadi dia pun kata, aku nak rest sekejap lah, aku nak lelap mata sekejap, nanti aku bangun balik aku sambung mancing. Okey, diorang berdua pun okey lah. So mancing lah si si Azmil ni dengan si Han, mancing diorang. Dan dalam pukul 12.30 macam tu, si Han pula minta untuk pergi tidur sekejap sebab dah ngantuk. So sebelum dia pergi tidur tu, dia kejut jugalah si Man. Tapi Man kata, sikit lagi aku nak tidur, aku ngantuk ah. Lepas tu diorang tidur. Dua orang ni tidur, memang dah biasa sangat. Azmil memang dah biasa. Sebab Azmil kata kalau diorang pergi memancing bertiga, even diorang 3 orang ni plan-plan nak memancing lewat malam, diorang akan condemn juga awal-awal. Sebab memang diorang jenis yang senang tidur. So tinggallah Azmil seorang diri memancing. Okay? Dia memancing lah macam biasa. Sambil-sambil tu dia layan rokok, sambil-sambil tu main handphone. Lain dekat situ memang tak ada masalah, dia kata. So tiba-tiba jam dah pukul 1.30 macam tu, dia boleh bau sesuatu yang sangat wangi. Okay? Sesuatu yang sangat harum. Pada masa yang dia memancing ni, tak ramai orang pada masa tu. Kemungkinan besar itu bukan musim, jadi tak ramai orang yang tengah memancing pada masa tu. Sebab kebiasaannya tempat yang dia pergi ni memang boleh dikatakan agak meriah. Okay? Ramai. Ada family yang book chalet berdekatan memancing bersama dengan keluarga. Ada. So pada masa tu dia kata memang agak sunyi disebabkan mungkin bukan musim lah. Kemungkinan besar tak ada orang, bukan musim orang memancing pada masa tersebut kan. So bila dah jam lebih kurang 1.30, dia terbau sesuatu yang wangi. So masa dia bau benda wangi ni, dia dah rasa macam sesuatu. Sebab diorang kaki pancing ni, diorang tahu sangatlah kalau ada bauan wangi ke, ada apa-apa ke, diorang dah tahu memang itu adalah sebentuk gangguan. Okey. Boleh dikatakan memang gangguan lah, dia kata kan. So bila dia dah mula bau wangi, dia dah rasa tak sedap hati. Banyak kali pergi tak pernah pula kena kacau, dah kenapa tiba-tiba malam tu boleh kena kacau pula kan. So rasa macam tak syok. Sebab dia memang nak mancing lagi, so dia dah rasa macam tak best. Tapi dia layan dulu. Dia macam, dia kata malam nak fikir dulu, layan dulu. Layan, dia pun sambung lagi mancing dulu, dia kata. So tengah sedap mancing ni, kita kan pacak pancing macam tu, sambil-sambil tunggu mancing tu, takkan kita nak tengok je laut kan. Tak kan, mesti lah kita macam melilau-lilau mata kan, sambil main phone kan, dia kata. So sambil main phone, dia lepak kat tepi, dia tengok lah macam tu. Dan lepas tu dia tumpuan mata dia tu tertumpu dekat satu pokok yang betul-betul berada dekat sebelah bilik dia pada masa tu. Sebab tepi laut kan, banyak pokok. Korang tak, suasana dia memang macam hutan juga dia kata kan. So ada pokok yang dekat, betul-betul dekat sebelah bilik dia tu. So bila dia nampak pokok tu, malam tu angin boleh dikatakan sepoi-sepoi basah, relax je angin, macam tak adalah teruk sangat berangin ke apa. Dan pokok pun tak bergoyang, daun pun tak bergoyang. Tapi ada satu dahan ni, ataupun daun ni lah, daun macam dahan lah satu dahan ni dia bergoyang. Okey, dia bergoyang. Yang lain ada kat situ tak bergoyang, tapi dia satu je bergoyang. Mula-mula slow, tapi bila si Azmil ni dah nampak dia bergoyang, goyangan tu dia jadi lebih laju. Yang peliknya, pokok lain, daun lain tak bergoyang, dia satu tu je yang bergoyang. So bila Azmil dah nampak benda tu bergoyang, Azmil dah cakap, ini adalah cue untuk aku kemas-kemas barang aku dan masuk bilik. Sebab kalau aku tak buat benda tu, sekejap lagi mesti aku nampak sesuatu, dia kata lah. So dia pun layan, kemas-kemas barang kan. Buat chill lah, buat chill. Tak nak buat gelabah, jadi buat gelabah kan, nampak juga kan. So buat chill, kemas-kemas barang, tarik pancing yang dia dah pacak tadi, nak masuk. Dah siap lah, sambil-sambil tu tengok lagi pokok tu. Yelah, nak tak nak kena tengok juga, takut lah kan. Tengok, terpacak kau satu. Dia nampak apa? Dia nampak burung yang sangat besar tau dekat pokok tu, yang memang nampak macam bertenggik dekat dahan yang dia nampak tadi tu. Tapi bila dia fokus balik tengok yang nampak macam burung tu, bila dia fokus balik, apa yang dia nampak tu lebih kepada kain yang lusuh. Nampak macam kain besar yang lusuh macam tu. Tak nampak pun macam burung. Pada awalnya tadi tu dia nampak macam burung bertenggik, tapi bila dia fokus dan dia tengok, tak, ni bukan burung ni. Kenapa nampak macam kain ni? Dia pun apa lagi, barang-barang yang tak habis kemas tadi ditinggalnya masuk dalam bilik, kejut member bagi tahu. Itu dah tutup dah. Malam tu tak ada seorang pun keluar pergi mancing, dah takutnya pasal tak ada orang lain kan, takut sikit dia kata. So itu je kejadian yang berlaku pada dia
pada malam tersebut. Last story ni adalah kisah yang terjadi dekat sepasang suami isteri yang baru saja berpindah ke rumah baru. So cerita ni disampaikan oleh Nazar lagi kan. Korang pun tahu kan nama yang ada semuanya rekaan. So cerita ni disampaikan oleh Nazar dan dia dan suami dia yang bernama Imran baru saja berkahwin. So diorang ni pasangan yang baru berkahwin lah. Dan rezeki dekat diorang pada masa tu, salah seorang makcik si Nazar ni nak pindah balik ke kampung. Jadi rumah dia yang ada dekat bandar dia sewakan kepada Nazar untuk tinggal bersama dengan husband dia lah. Dan diorang ni masuk memang semua dah ada, perabot semua dah ada. Jadi macam tak banyak sangat, tak perlu pun diorang nak beli apa-apa sebab rumah memang dah komplit. Kiranya diorang bawa masuk baju sajalah. So Nazar dengan suami dia ni adalah seorang ejen insurans takaful. So memang kalau diorang punya style ataupun diorang punya lifestyle, memang most of the time diorang akan spend dekat luar. Diorang akan cari klien, diorang akan jumpa klien dan bergantung kepada masa yang klien free. Kebanyakan masanya memang klien free selepas waktu kerja, waktu malam lah. So waktu siang macam ni memang diorang akan pergi pejabat. So diorang adalah diorang punya office sendiri. Diorang akan cuba cari prospek, buat iklan semua lah. Okay. So sejujurnya sewaktu diorang baru je pindah dekat rumah tu, diorang memang tak ada masa sama sekali untuk mengenali jiran-jiran yang ada. Okey, macam Imran dengan Nazar, diorang keluar pagi, kadang-kadang diorang balik lewat pukul 12 malam, pukul 1 baru diorang balik. Memang tak ada masa nak bertemu dengan jiran ke apa. Sabtu Ahad pun benda yang sama berlaku. Sebab diorang pun masih belum ada anak kan. Jadi memang apa yang diorang tumpukan pada masa tu ialah pada kerjaya diorang. Okey, cara nak on diorang punya bisnes. Okey, sebab diorang buat apa yang diorang buat ni semua ialah bisnes. Okey, so si Nazar dengan husband dia ni hanya kenal jiran yang berada di sebelah kanan. Jiran yang berada di sebelah kanan ni adalah Kak Sal. Kak Sal ni adalah seorang yang sangat-sangat peramah. Dan Kak Sal ni pun memang kenal dengan makcik dia lah. So tiap-tiap pagi sebelum diorang pergi kerja memang dah bertembung 2-3 kali. So boleh dikatakan diorang kenal macam tu lah. Sempatlah borak 2-3 kali. So sebelah kiri dia pula ialah warga berbangsa Cina. Jiran dia yang berbangsa Cina. Dia tak pernah jumpa jiran dia ni. Memang tak pernah nampak. Okay. Waktu siang. Sebelum dia pergi kerja memang dia tak pernah selisih dengan jiran dia ni. Waktu kalau let's say dia balik awal, balik petang ke apa, memang tak akan jumpa. Tapi kalau diorang balik lewat malam sekitar pukul 11 ke atas, selalu je pukul 12 lah, 12 onward, diorang akan jumpa uncle sebelah rumah ni. Sebab setiap kali diorang balik, diorang naik lift, keluar je lift, uncle tu pun akan berjalan sama daripada arah sebelah lift. Okey, dekat sebelah lift tu macam kosong, tapi dia kata pernah lah nampak macam 2-3 kali ada orang lepak kat tepi tu merokok, tengok-tengok macam tu lah. So setiap kali diorang balik lepas sahaja pukul 12 malam, uncle ni macam ada dekat situ. Sebabnya bila diorang keluar lift, uncle ni pun akan berjalan sama depan diorang, melintasi diorang dan berjalan menuju ke rumah dia. Si Nazar dengan husband dia memang tak pernah lagi bertegur dengan uncle tu. Sebabnya balik kerja kita penat, jadi memang tak ada mood nak bersuai kenal dengan orang. Uncle tu pula tak nampak macam peramah. Sebab setiap kali dia melintas depan diorang, dia tak pernah senyum. Sebaliknya dia hanya abaikan diorang dan berjalan pergi ke rumah dia. So disebabkan itulah diorang tak berpeluang lagi untuk bertegur sapa dengan uncle tersebut. Okey, dipendekkan cerita, pada masa ni si Nazar dengan suami dia ada rezeki lebih. Masa tu diorang dapat close, boleh dikatakan sis yang agak bagus. Jadi diorang macam nak buat kenduri. Kenduri tu sebenarnya bertujuan macam kenduri masuk rumah baru campur dengan kenduri kesyukuran lah, rezeki. Sebab diorang memang dah niat pada masa tu kalau diorang dapat close sales tu, diorang nak buat makan-makan. So kalau kita nak buat makan-makan, takkanlah kita tak jemput jiran kan, walaupun kita tak kenal lagi satu sama lain kan. So diorang pun plan lah nak berjalan dekat level dia tu je, sebaris rumah dia tu je, nak jemputlah jiran-jiran yang ada. So diorang mulakan daripada rumah ujung. Dan kalau korang nak tahu, sebaris dengan dia hanya ada 5 buah rumah saja. So diorang mulakan dengan rumah yang paling ujung ni. Rumah paling ujung Melayu, dan Indian dan Chinese, rumah Nazar dan juga rumah Kak Sal. Okay?
So dia pergi rumah hujung Melayu, dia jemput. Okey, akak tu beramah, akak tu pun okey, insyaAllah akak tu kata dia datang. Lepas tu dia jemput yang India ni sepasang suami isteri juga. So diorang pun macam, oh, okey nanti boleh kalau saya free saya datang. Okey macam tu. Sampai dekat rumah uncle, panggil banyak kali tak ada orang keluar. Okey, tapi tengok daripada luar pun nampak macam tak ada orang. Kemungkinan. Okey. So si Imran cakaplah dekat Nazar, tak apalah yang nanti kalau kita jumpa uncle ni kita ajaklah. Uncle ni macam tak ada rumah je. Mungkin uncle ni kerja kot, malam-malam baru dia ada kat rumah. So diorang pun okey. Dan diorang pun pergilah berjalan dekat rumah Kak Sal nak jemput Kak Sal. Macam saya cakap tadi, Kak Sal ni kan peramah. Okey, masa dah jemput tu borak-borak lah sekali. So masa berborak ni, si Nazar ni tanyalah dekat Kak Sal, Kak, uncle sebelah rumah ni dia memang ada malam je ke? Sebab kita tak pernah jumpa time siang, tapi malam kita orang jumpa. Masa dia cakap macam ni, Kak Sal ni dia tak tangkap the whole idea tau, apa yang si Nazar ni cuba nak sampaikan. Tapi sebaliknya dia lebih tertarik dengan pertanyaan Nazar yang bila Nazar sebut uncle. Okey, so Kak Sal ni dia jawab balik dengan pertanyaan kepada Nazar. Dia tanya apa tau kat Nazar? Macam mana Nazar tahu yang sebelah rumah Nazar ni ada uncle tinggal? Dia kata macam tu. Kemungkinan besar pada masa tu Nazar fikir mungkin sebab uncle ni jarang keluar kot. Jadi Kak Sal tak expect lah yang Nazar ni ada ternampak uncle ni ke apa kan. So Nazar pun bagi tahulah, oh kita orang selalu kalau balik malam-malam nampak lah uncle ni pun balik rumah dia. Dia cakap macam tu. Masa ni barulah muka Kak Sal tu macam pucat dan macam berubah. Nazar biar betul. Salah tingkat pun Nazar ke salah rumah? Taklah Kak, betul. Kita orang setiap kali balik, kita akan selisih dengan uncle tu. Dan uncle tu akan berjalan masuk dekat rumah dia sebelah ni. Tapi kita tak pernah pula jumpa dia time siang. Gangguan. Dia buat apa? Tajun dengan adik? Dia dengan adik? Duduk, sekejap. Sekejap lagi Umi nak siap dah. Satu lagi 10 minit lagi boleh? 10 minit. Sekejap lah 10 minit. Boleh adik belum mandi. Busyuk. Adik busyuk. Adik tak boleh mandi. Sekejap je. Sekejap je. Ada apa? Mari, ada apa? Back to story. Okay. So Nazar katalah, Nazar cerita dekat Kak Sal. So setiap kali kita balik malam pukul 12.30 macam tu, mesti kita akan selisih dengan uncle tu. Kita selalu nampak dia masuk rumah dia, tapi kita tak pernah nampak dia pada waktu siang. Tak pernah nampak dia keluar lah. Dia cakap lah, dia story lah dekat Kak Sal. Dan masa ni muka Kak Sal memang dah pucat teruk. Korang tahu tak kenapa? Kak Sal cakap dekat Nazar, tahu tak kenapa Kak tanya kamu tadi? Macam mana kamu tahu dekat sebelah rumah ni uncle? Nazar macam, yelah kenapa Kak? Sebab uncle ni dah meninggal dunia lebih kurang 3 minggu sebelum kamu pindah masuk. Sebab masa dia meninggal, makcik kamu masih lagi duduk kat sini. Kak Sal cakap dekat Nazar macam tu. Nazar dah pelik dah. Nazar dengan sebenarnya dua-dua muka dah pelik. Cakap tak mungkin lah Kak, sebab kita selalu selisih dengan uncle ni. Ke uncle ni ada adik-beradik lain? Nazar cuba cakap dekat Kak Sal kan. Kak Sal ni pula, tak, cuba kamu tengok rumah dia. Kamu nampak ke macam ada penghuni? Memang kalau kita perhatikan balik rumah dia, memang nampak yang rumah uncle ni sebenarnya memang tak berpenghuni. Okey. Memang nampaklah ada beberapa name card yang terselit kat tepi pintu, yang macam mana entah si husband and wife dua orang ni tak perasan benda tu. Benda yang paling common sekali diorang boleh tak perasan. So bila Kak Sal cakap macam tu, baru diorang perasan, lah dekat luar tu ada name card yang tak adalah banyak tak adalah bersusun banyak, adalah 2-3 name card yang terselit, tak diambil. Barulah diorang perasan. Dan masa ni sebenarnya si Nazar dengan husband dia memang dah pelik sangat, sebab diorang selalu balik lambat. Dan diorang bertemu dengan uncle tu bukan sekali, 2-3 kali dah, lebih kurang dah. So dia pun cakap lah dekat Kak Sal tu, Kak, tapi kita orang memang selalu Kak bertemu dengan dia. Kak Sal cakap, akak ni dah seram jugalah kamu cakap macam ni.
Terfikir-fikir dah ni. Tapi uncle sebelah memang dah meninggal. Akak duduk dah lama daripada kamu. Dia cakap macam tu. So si Imran ni pun teruslah macam tak apalah yang, kemungkinan besar kita salah tengok kot, InsyaAllah tak ada apa-apa. Cubalah nak pujuk. Tapi kan korang-korang nak tahu kan, lepas saja si husband and wife ni tahu, setiap kali diorang balik lewat malam pukul 12, diorang dah tak jumpa dah uncle tu. Dia macam seolah-olah uncle tu macam korang dah tahu aku dah mati macam tu. Dah tak jumpa. Memang last yang dia jumpa ialah malam yang sebelum dia bersembang dengan Kak Sal tu last dia jumpa. Lepas tu dia memang dah tak jumpa. Dan memang orang kata kita dah tahu kan, orang dah tak ada. So tak adalah nak cakap benda tu menyeramkan ke apa, tapi macam pelik lah. Betul ke yang diorang nampak tu uncle yang dah meninggal tu, ataupun itu memang abang dia ke yang duduk, tumpang duduk ke apa, Allahuaklam. Tapi menurut cerita Kak Sal, selepas uncle tu meninggal memang tak ada siapa pun yang duduk dekat situ. So itu perkongsian cerita yang ketiga dan terakhir untuk video kali ini. Thank you so much sebab korang sudi tengok sehingga habis. Jangan lupa like, share dan komen. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi on the next video. Stay tune dan stay safe. Okay? Itu je lah. Assalamualaikum. Bye.